Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang tuan dan puan ke program taklimat peperiksaan UPKK dan UPSRA 2021 untuk ibu bapa, murid-murid tahun 5 dan tahun 6 Abu Bakar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Saya mengucapkan, saya Ustazah Nurul Ain binti Sulaiman, Setiausaha Peperiksaan SRA Tengku Ampuan Jemaah, mengucapkan sekalung penghargaan kepada ibu bapa dan penjaga murid-murid tahun 5 dan tahun 6 yang anak-anak tuan yang akan menduduki peperiksaan UPKK dan UPSRA tahun 2021. Untuk meneruskan program pada hari ini, saya akan menjelaskan secara ringkas tentang peperiksaan UPKK dan UPSRA 2021 yang akan berlangsung pada tahun ini. Jadual peperiksaan penggal murid-murid tahun 5 dan tahun 6 akan juga menduduki ujian prestasi dan peperiksaan semester pertama dan kedua. Ujian prestasi 1 pada 22 dan 26 Mac 2021 yang telah berlangsung pada bulan 3 lepas. Peperiksaan semester pertama pada 17 hingga 28 Mei 2021. Ujian prestasi 2 pada 6 hingga 10 September. Bersamaan dengan peperiksaan percubaan UPKK dan UPSR. Bersamaan dengan peperiksaan UPKK dan ujian prestasi 2 berlangsung pada 6 hingga 10 September. Sama tarikh dengan percubaan UPKK untuk murid-murid tahun 5 dan tahun 6. Peperiksaan semester 2 pada 18 hingga 29 Oktober 2021. Seterusnya, tarikh penting UPKK dan UPSRA 2021. Pentaksiran penghayatan cara hidup Islam dan amali solat pada tarikh yang telah ditetapkan 20 Januari hingga 31 Ogos 2021. Percubaan UPKK 2021 pada 6 hingga 10 September. Ujian pencapaian sekolah rendah agama UPSRA pada 1 hingga 30 Julai 2021. Ujian lisan dan ujian bertulis pula pada 9 hingga 18 Ogos
Berikut ialah buku penghayatan cara hidup Islam yang berkaitan dengan adab-adab dalam Islam yang hendaklah diikuti oleh seorang Muslim. Buku penghayatan cara hidup Islam ini hendaklah dibaca dan murid-murid perlu ingat berkaitan adab-adab tersebut dan akan disoal oleh guru pembimbing masing-masing. Seterusnya, buku yang berwarna oranye itu ialah buku amali solat yang berkaitan dengan wuduk, tayamum dan bacaan-bacaan solat daripada takbiratul ihram hingga selesai solat, dan juga akan dinilai oleh guru pembimbing dan pentaksir murid masing-masing. Seterusnya, mata pelajaran UPKK yang akan murid-murid menghadapi peperiksaan tersebut. Kotak yang berwarna coklat itu ialah pelajaran secara syafawi ataupun lisan, iaitu Al-Quran. Al-Quran akan dinilai daripada segi tadarus dan tilawah dan hafazan serta sedikit soalan tafsir Al-Quran berkaitan dengan surah-surah juzuk amma yang akan dipelajari oleh murid-murid tahun 5 dan tahun 6. Penghayatan cara hidup Islam berkaitan dengan adab dan akhlak dalam Islam. Amali solat, murid-murid dikehendaki melakukan solat subuh daripada mula hingga selesai membaca wirid dan doa selepas solat. Murid-murid juga akan dinilai bagaimana berwuduk, bertayamum dan azan serta iqamah. Seterusnya, adab. Adab kertas 1 dan kertas 2. Ulum syariah merangkumi 2 mata pelajaran fiqh. Mata pelajaran ulum syariah terdiri daripada 2 mata pelajaran akidah dan mata pelajaran ibadah. Mata pelajaran akidah 50 markah dan mata pelajaran syariah 50. Mata pelajaran akidah 50 markah dan mata pelajaran ibadah 50 markah. Seterusnya, jawi dan khat, lughatul Quran atau bahasa Arab, sirah. Berikut tadi ialah mata pelajaran UPKK yang akan murid-murid hadapi secara lisan dan bertulis. Seterusnya, mata pelajaran UPSRA terdiri daripada 9 subjek Al-Quran, merangkumi tilawah dan hafazan surah Al-A'la. Murid-murid wajib hafaz. Seterusnya, hafazan surah sama ada Abasa, An-Nazi'at dan An-Naba.
Seterusnya, mata pelajaran fiqh, kertas 1 dan kertas 2. Mata pelajaran tauhid, kertas 1 dan kertas 2. Mata pelajaran tajwid, kertas 2 sahaja. Mata pelajaran akhlak, kertas 1 dan kertas 2. Mata pelajaran jawi, kertas 1 dan kertas 2. Mata pelajaran khat, mata pelajaran bahasa Arab, kertas 1 dan kertas 2. Dan mata pelajaran sirah. Berikutlah perkara-perkara penting berkaitan dengan peperiksaan UPKK dan UPSRA yang perlu diambil perhatian oleh ibu bapa dan murid-murid tahun 5 serta tahun 6. Pendaftaran UPKK dan UPSRA yang telah berlangsung pada bulan Februari lepas, dan murid-murid telah selesai mendaftar, iaitu mengisi dan melengkapkan borang pendaftaran UPKK dan UPSRA. Dan pendaftaran UPKK telah didaftarkan oleh Setiausaha Peperiksaan SRA Tengku Ampuan Jemaah pada 6 April lepas. Seterusnya, kelas tambahan yang akan berlangsung pada hari Sabtu ini secara PDPR. Kelas tambahan UPKK akan berlangsung pada bulan Ramadan secara PDPR pada bulan Ramadan sahaja, dan kelas tambahan akan berlangsung secara bersemuka pada tarikh yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Setiap murid calon UPKK dan UPSRA hendaklah mengikuti kelas tambahan yang diadakan oleh pihak sekolah, sama ada secara bersemuka atau PDPR. Seterusnya, program latih tubi yang akan diadakan setelah selesai sukatan untuk UPKK dan UPSRA, sama ada secara modul latihan atau soalan latih tubi yang akan diberikan oleh pihak sekolah. Seterusnya, murid-murid sebelum itu, murid-murid wajib menghadiri kelas secara bersemuka dan PDPR pada masa yang ditetapkan oleh pihak sekolah, dan jangan ada yang ponteng atau tidak hadir ataupun hadir pada hari-hari yang dekat dengan peperiksaan dan tidak sempat untuk mengulang kaji untuk peperiksaan UPSRA atau UPKK. Seterusnya, peperiksaan percubaan UPKK yang akan diadakan pada 6
hingga 10 September merangkumi peperiksaan UPKK untuk syafawi Al-Quran dan peperiksaan bertulis. Berkemungkinan peperiksaan syafawi UPKK untuk percubaan akan diadakan pada bulan Ogos dan peperiksaan bertulis, peperiksaan percubaan UPKK akan diadakan pada 6 hingga 10 September. Seterusnya, peperiksaan UPKK 2021 akan diadakan pada 9 hingga 18 Ogos. Dan saya amat berharap kepada ibu bapa dan penjaga murid-murid tahun 5 dan tahun 6 yang anak-anak mereka akan, saya berharap agar semua ibu bapa dan penjaga murid-murid tahun 5 dan tahun 6 yang bakal menduduki peperiksaan tersebut mengambil berat dan cakna dengan anak tuan dan puan serta mengikuti program-program yang diatur dan dirancang untuk murid-murid yang akan menghadapi peperiksaan UPKK dan UPSRA. Semoga anak tuan-puan akan berjaya pada peperiksaan UPKK dan UPSRA. Sokongan dan perhatian daripada tuan dan puan amat kami harapkan, kerana dengan sokongan dan dokongan dari pihak tuan akan melancarkan perancangan untuk murid-murid tersebut. Sekian, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan jutaan kesyukuran kehadrat Allah Azza wa Jalla atas kurniaan taufik dan hidayahnya serta keizinannya dapat kita bersama-sama lagi bertemu dalam satu taklimat yang dinamakan Taklimat Peperiksaan UPKK dan UPSRA. Jadi saya selaku guru besar Sekolah Rendah Agama Tengku Ampuan Jemaah ingin mengalu-alukan kepada semua ibu bapa dan juga penjaga murid-murid tahun 5 dan juga tahun 6 untuk bersama-sama saya dalam menelusuri taklimat pada hari ini. Untuk makluman ibu bapa yang dihormati sekalian, sepatutnya taklimat ini kita adakan secara bersemuka, tetapi disebabkan halangan pandemik COVID ini, jadi taklimat yang kita telah rancangkan ini kita harus aplikasikan dia, kita harus laksanakan dia dalam bentuk rakaman sahaja. Jadi harapan saya sebagai guru besar sekolah agar pihak ibu bapa dan juga penjaga murid-murid tahun 5 dan juga tahun 6 Sekolah Rendah Agama Tengku Ampuan Jemaah dapat bersama-sama saya dalam taklimat hari ini sehingga selesai. Sebab
apa yang kita harapkan supaya ibu bapa dapat memahami ataupun kita dapat sama-sama berkongsi maklumat dan juga informasi berkaitan dengan peperiksaan ujian penilaian kelas KAFA ataupun dinamakan UPKK dan juga ujian pencapaian sekolah rendah agama ataupun UPSRA. Jadi, baiklah ibu bapa sekalian, seperti yang saya maklumkan tadi, perkongsian kita pada petang ini adalah bermatlamatkan supaya ibu bapa dapat memahami ataupun ibu bapa dapat mengambil info ataupun pengetahuan berkaitan beberapa peperiksaan yang dijalankan di sekolah rendah agama. Okey, baik, saya teruskan lagi. Saya mulakan taklimat ini dengan memberi sedikit penjelasan berkaitan dengan peperiksaan ujian penilaian kelas KAFA ataupun UPKK. Baiklah, pertama sekali untuk makluman ibu bapa dan juga penjaga sekalian, peperiksaan ujian penilaian kelas KAFA ataupun UPKK ini kalau diikutkan pada keadaan kebiasaannya, ia dilaksanakan untuk tahun 5. Semua murid, melibatkan semua murid tahun 5 yang belajar di SRA dan juga kelas KAFA seluruh Malaysia. Tetapi berbeza dengan tahun ini yang mana kita menjalani pembelajaran dalam norma baharu dan peperiksaan juga dilaksanakan dalam norma yang baharu. Kalau untuk maklumat ibu bapa semua, taklimat pada petang ini yang kita sasarkan ialah ibu bapa murid-murid tahun 5 dan juga ibu bapa murid-murid tahun 6. Sebab itulah yang saya beritahu tadi, kita dalam norma baharu. Kalau ikut sebelum ni, UPKK dijalankan ketika murid-murid menduduki tahun 5 di sekolah rendah agama. Yang mana UPSRA pula murid-murid menduduki tahun 6 di sekolah rendah agama. Tetapi berbeza pada tahun ini yang mana peperiksaan UPKK dan juga UPSRA ini dijalankan serentak untuk semua murid tahun 6 2021. Yang mana murid tahun 6 2021 dia juga adalah murid tahun 5 2020. Okey, baik. Kita teruskan lagi berkaitan dengan ujian penilaian kelas KAFA ataupun UPKK. Saya kira mungkin ada di antara ibu bapa yang merupakan ibu bapa yang mempunyai pengalaman yang pertama dalam menguruskan persekolahan anak-anak yang sekarang ini anak-anak berada pada tahun 5. Dan bagi ibu bapa yang sememangnya sudah biasa dan telah banyak pengalaman menguruskan anak-anak yang terlibat dengan UPKK ini, anggaplah ini sebagai informasi tambahan kepada ibu bapa sekalian. Okey, kita teruskan lagi berkaitan UPKK. Dia peperiksaan ini merupakan kelolaan dikelolakan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia ataupun JAKIM. Sebab kita pihak SRA dan di bawah pengurusan JAWI hanya menyelaras dan melaksanakan sahaja, tetapi kelolaan sepenuhnya oleh JAKIM. Daripada segi penyediaan soalan, dari segi sukatan dan sebagainya, semua daripada pihak JAKIM. Dan ia melibatkan semua murid tahun 5. Ini kalau norma biasalah, bukan norma baru. So norma baru kita bermula pada tahun ini saja. Jadi special pada tahun inilah, pada saya memang dia sangat special dan dia merupakan satu cabaran baru kepada kita di SRA sebab tahun ini murid-murid tahun 6 menduduki 2 peperiksaan serentak iaitu UPKK dan juga UPSRA. Okey, baik. Kita teruskan lagi oleh kerana untuk tahun ini tahun 5, murid tahun 5 2021 akan menjalani UPKK seperti biasa.
Dia cuma yang lain untuk tahun 6, untuk tahun 5 2020. So yang tahun lepas disebabkan pandemik COVID, sebabkan PKP, so peperiksaan ditunda kepada tahun ini. Jadi pada tahun ini 2 peperiksaan lah, maknanya UPKK. Untuk UPKK ni akan dijalankan serentak, satu untuk murid tahun 5, satu untuk murid tahun 6. Jadi kita mengharapkan ibu bapa betul-betul dapat memahami kedudukan sebenar peperiksaan tu. Maknanya kalau anak tuan-puan murid tahun 5 2021, dia hanya menduduki UPKK sahaja. Kalau anak tuan-puan adalah daripada tahun 6 2021, dia akan menduduki 2 peperiksaan. Satu untuk UPKK, satu untuk UPSRA. Okey, kita teruskan lagi, masih lagi berkaitan dengan ujian penilaian kelas kafah ataupun UPKK. Okey, kalau kita tengok untuk UPKK ini dia menggunakan sukatan kelas kafah. Okey, untuk makluman, kita berada di SRA Jawi. Sekarang ini semua modul pembelajaran, buku teks, kurikulum kita semua menggunakan sukatan daripada SRA Jawi sendiri. Tetapi bagi untuk penilaian kelas kafah ni, untuk UPKK, dia menggunakan sukatan kelas kafah. Maksudnya di SRA sendiri kita pakai 2 sukatan. Satu sukatan SRA dan satu sukatan kafah. Yang sukatan kafah ni murid-murid kita bukan belajar daripada tahun 3, 4, 5, 6. Tetapi kita menggunakan sukatan kafah ini ketika murid berada di tahun 5 sahaja. Namun demikian, walaupun murid berada di tahun 5 saja, tetapi ulang kaji yang kita buat, sebab itu cuba ibu bapa bayangkan, maknanya challengingnya pada murid-murid kita, iaitu dalam masa yang sama dia harus menguasai sukatan SRA, dan dalam masa yang sama dia harus menguasai sukatan kafah. Sebab untuk sukatan SRA, contoh murid tahun 5, dia harus menghadapi soalan, dia harus menduduki ujian peperiksaan 1 dan 2, ujian semester 1, ujian semester 2. Dan dalam masa yang sama, murid tahun 5 ni tadi juga harus mempelajari dan menguasai sukatan kelas kafah. Yang mana konten sukatan tadi, sebab sukatan kafah ni sebab dia nak menduduki UPKK. So dia merangkumi sukatan tahun 3, tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. Memang kita faham sebab quite challenging lah bagi murid-murid. Tetapi Alhamdulillah setakat ini, yang mana murid-murid di seluruh wilayah menghadapi situasi yang sama. Maknanya murid tahun 5 di seluruh wilayah. Kalau murid tahun 5 di kelas-kelas kafah, dia tak ada masalah. Sebab tu kalau kita tengok, kadang-kadang berlaku bila kajian-kajian dibuat berdasarkan keputusan peperiksaan UPKK itu sendiri, kadang-kadang dapatan menunjukkan bahawa prestasi UPKK yang melibatkan kelas kafah itu jauh lebih baik, ataupun mungkin lebih peningkatan ancakannya lebih tinggi berbanding prestasi UPKK di peringkat sekolah rendah agama. Sebab macam tadilah saya dah maklumkan, untuk di sekolah rendah agama, murid-murid harus memahami, menguasai 2 sukatan. Jadi tetapi Alhamdulillah setakat ini murid-murid yang menduduki UPKK sememangnya murid-murid yang sangat hebat, yang sangat cemerlang, sebab dia harus menguasai 2 sukatan. Sebab tu kalau berdasarkan kepada keputusan yang lepas, apa yang kita dapati, memang ramai murid-murid yang berjaya memperoleh keputusan yang cemerlang lah dalam UPKK. Walaupun dalam masa yang sama mereka terpaksa mempelajari sukatan untuk SRA bagi menghadapi peperiksaan penggal dan sebagainya. Okey, jadi itu kedudukannya. Jadi dia merangkumi untuk sukatan UPKK ini merangkumi beberapa mata pelajaran. Okey, antaranya ialah Al-Quran. Okey, untuk makluman ibu bapa sekalian, untuk mata pelajaran Al-Quran ini kita tidak ada peperiksaan bertulis. Kita hanya ada peperiksaan lisan, dan murid akan diuji dari segi bacaan Al-Qurannya, dari segi pemahaman ayatnya. Nanti setiausaha peperiksaan sekolah akan memberikan taklimat kepada murid-murid bagaimana menghadapi peperiksaan Al-Quran bagi yang dinilai secara lisan. Yang kedua, kita ada amali solat, dan untuk makluman amali solat dan juga penghayatan cara hidup Islam,
murid-murid mempelajari dua mata pelajaran ini berdasarkan ada 2 buku yang telah disediakan oleh pihak sekolah, yang mana murid-murid dah beli sebelum ni, buku amali solat dan juga buku penghayatan cara hidup Islam. Okey, jadi untuk amali solat, murid-murid akan dinilai secara praktikal, dan penilaian amali solat dan juga penghayatan cara hidup Islam ni dia dikira sebagai penilaian yang berterusan. Maknanya bermula daripada bulan Februari, daripada bulan 2 lagi sehinggalah kepada bulan 9. So tempoh masa tu agak lama. Sebab itu kita mengharapkan murid-murid dengan dibantu oleh ibu bapa dapat memastikan persiapan yang cukup, persiapan yang komprehensif. Maknanya ibu bapa macam mana nak bantu anak-anak? Ibu bapa boleh rujuk kepada buku panduan amali solat yang anak-anak dah beli sebelum ni. Apa yang akan dinilai? Maknanya semua perkara yang terkandung, semua konten dalam buku amali solat tadi kita akan nilai. Dan sebenarnya kalau kita sebut penilaian, pada saya sepanjang pengalaman saya membuat penilaian UPKK ni, sebenarnya apa yang kita nilai, apa yang memang dah murid-murid praktikkan dan menjadi pelaziman ataupun amalan dia seharian di rumah. Contoh, kita menilai amali solat kan, daripada wuduknya, tayamum. Mungkin tayamum saja yang jarang dipraktikkan sebab kita biasanya setakat ini tak ada masalah air kan. Jadi bermula daripada wuduknya, tayamumnya, sebelum solat. Maknanya persediaan tu daripada sebelum solat sehinggalah selepas solat. Kalau kita cerita persediaan sebelum solat, itulah tadi. Mana kita ada dengan wuduknya, tayamumnya. Lepas tu sebelum solat, kita akan nak nilai murid-murid azannya, iqamahnya, bagaimana doa selepas azan. So semua mekanisme yang nak dinilai kepada murid-murid dah terkandung secara lengkap dalam buku amali solat yang ada pada murid-murid tadi. Begitu juga dengan penghayatan cara hidup Islam. Okey, sebenarnya kalau sebab penghayatan cara hidup Islam, murid-murid kadang tak perlu hafal. Okey, saya bagi panduan bagaimana ibu bapa nak membimbing anak-anak dalam membuat persediaan bagi mata pelajaran amali solat dan penghayatan cara hidup Islam. Kalau amali solat, ibu bapa pastikan praktikal solat anak-anak di rumah dapat dijalankan, dapat diimplementasikan dengan baik. Pastikan anak-anak kita solat, pastikan anak-anak solat mengikut tata cara dan etika yang betul. Sebab kalau base kepada buku panduan amali solat tu, di dalamnya terkandung semua perkara, dengan perkara sunatnya, perkara wajibnya. Jadi sebenarnya walaupun dia nampak macam penilaian peperiksaan, kita nak menilai untuk mendapat grade bagi peperiksaan UPKK, tapi sebenarnya di sini ada 3 mata pelajaran ini. Kita menilai apa pengalaman sedia ada, apa pengetahuan sedia ada yang memang menjadi amalan dan pentabiatan murid-murid sepanjang kehidupan sehariannya. Jadi lebih kepada amalan kehidupan seharian lah, solatnya. Okey, kalau penghayatan cara hidup Islam ni lebih kepada akhlak Islamiah. Jadi bagaimana kita nak melihat anak-anak ni tadi dia mengamalkan akhlak-akhlak Islam dalam kehidupan dan dipraktikkan setiap hari. Sebab itu kalau ibu bapa tengok dalam buku rujukan penghayatan cara hidup Islam tadi, kita di situ telah disenaraikan semua adab-adab Islam yang menjadi asas kepada pembentukan peribadi Muslim. Jadi kita mengharapkan bagaimana ibu bapa dapat membantu supaya bukan kita menilai dan murid bukan membuat persediaan kerana hendak dinilai, tetapi murid membuat persediaan tu apa yang memang telah diamalkan dalam kehidupan sehariannya. So kalau ini yang menjadi amalan murid-murid dalam anak-anak dalam kehidupan, walaupun datang pelbagai soalan yang kita nak soal, dia tidak ada masalah. Saya bagi contoh cara penilaian. Contoh, kita akan berdepan lah face to face dengan murid-murid seorang demi seorang. Contoh bila kita tanya, okey, cuba kamu ceritakan bagaimana adab dengan ibu bapa. So perkara tu memang kalau murid-murid memang dia dah biasa praktikkan, dia tak perlu, walaupun kalau dia tengok dalam buku tu diberi isi, diberi susunan. Tapi dalam cara menjawab yang sebenar, kita bukan nak melihat kepada susunan isi mesti exactly seperti yang ada dalam buku panduan. Tidak. Malah kita menerima saja guru penilai, sebab guru penilai ialah guru sendiri.
Guru di sekolah masing-masing, bukan kata guru daripada sekolah lain. Jadi maknanya bila begitu, apa yang kita tanya ialah base kepada yang memang murid dah buat. So kalau memang itu yang menjadi tabiatnya, tidak ada masalah. Adab pergi masjid, adab belajar, adab makan, adab ziarah orang sakit. So Masya Allah, Subhanallah, kalau ibu bapa dapat rujuk, sebenarnya kat situ dah complete. Ada adab Islam yang murid-murid bila dibaca, memang semua tu dia dah buat. So tak ada masalah sebenarnya. Jadi target kita 3 mata pelajaran ni, semua kita nak target semua murid mesti mendapat A untuk 3 mata pelajaran ni. Kalau Al-Quran tu mungkinlah sebab dia melibatkan amalan bacaan bertajwid kan. Bagaimana murid menguasai tajwid ke tak. Kadang-kadang murid tu baca betul, baca lancar, tapi hukum tajwidnya tidak berapa kemas. Jadi kadang-kadang mungkin Al-Quran tu murid tak boleh nak dapat A. Okeylah, B pun dah boleh lah. Maknanya B ni murid-murid yang dah memang boleh membaca Al-Quran dengan baik, cuma mungkin kurang dari segi penguasaan ilmu tajwid dan juga lahjah Arab. Okey. So amalan solat mengantarkan cara hidup Islam selesai. Ini semua adalah amalan harian murid-murid ketika berada di rumah dan juga ketika dia berada di sekolah. Macam ada juga adab ketika belajar. Okey, kita akan tanya, okey, macam mana adab ketika kamu belajar dalam kelas? Nanti dia akan cerita je. Dan cara dia nak menyampaikan jawapan tadi, dia tidak semestinya menyusun ayat adab belajar di dalam kelas ialah, tak perlu. Dia cakap je apa yang dia faham. Kalau dia kata okey, kalau cikgu tanya okey, macam mana adab belajar dalam kelas, dia akan sebut je, duduk dengan betul, beri tumpuan, jangan bercakap, jangan main. Itu semua kita terima. Walaupun dalam buku panduan memanglah dia ada laras bahasa karangan ayat dia, tapi yang penting kontennya sampai, maksudnya sampai. Itu yang paling penting lah. Jadi murid-murid dia tak perlu rasa macam bila dia nak disoal, dia nak jawapan yang dia nak beri mestilah mengikut laras bahasa yang betul. Tak. Yang penting kalau jawapan yang diberikan dalam bentuk point juga, kita dah terima, pun dah dapat markah. Okey. Jadi seterusnya kita bagi kepada ada 5 mata pelajaran yang bertulis, iaitu pelajaran sirah, jawi dan khat, akidah dan ibadah, pelajaran adab dan juga lughah Al-Quran, iaitu bahasa Arab. Okey, lughatul Quran, bahasa Arab. Okey. So ini merupakan senarai mata pelajaran yang dipelajarilah dalam sukatan kafah, dan ia juga menjadi konten sebagai persediaan murid untuk menghadapi UPKK. Okey, kita teruskan lagi berkaitan dengan UPKK ni juga mengenai buku rujukan yang diguna pakai. Okey, buku rujukan UPKK hendaklah dibeli di pasaran luar. So untuk makluman ibu bapa, buku rujukan ni sebab kita tidak menggunakan sukatan kafah daripada tahun 1. Kita menggunakan tahun 5 saja, dan tahun 5 saja murid-murid harus menguasai daripada tahun 3, 4, 5. 3, 4, 5. Maknanya ada 3 tahun. So bila kata 3 tahun, yang ibu bapa beli buku di sekolah agama tu adalah sukatan SRA, bukan sukatan kafah. Jadi setakat ini pihak sekolah setiap tahun lah, maknanya murid-murid yang menduduki UPKK ni harus membeli buku rujukan selain daripada yang ada di SRA. Sebab di SRA kita mempelajari topik di UPKK dengan topik di SRA ada yang berbeza, ada yang sama, tapi yang sama tu sikit. Walaupun kadang ada sama, tapi macam contoh untuk UPKK murid-murid kena kuasai di tahun 5, tapi untuk SRA belajar ketika tahun 1. Kadang murid dah tak ingat. So dia tak sama. Dia tidak sama dari segi ketetapan tahun belajar. Dia belajar sekolah agama tahun 2, belajar untuk UPKK tahun 5. Jadi atas dasar itu kita harus mengguna pakai satu buku nota yang komprehensif, yang lengkap, dan kita beli di pasaran. Sebenarnya banyaklah buku rujukan untuk UPKK di pasaran berbanding dengan UPSRA kan. So agak mudah. Jadi kita telah selaraskan, maknanya cuma yang ni pihak sekolah terlepas pandang. Bukan terlepas pandang macam mana, kita dalam sibuk duk nak uruskan sebab pembukaan sekolah, mengikut SOP dan sebagainya, kita terlepas pandang untuk kita nak masukkan bayaran untuk nota UPKK.
Sebab yang ni memang kita beli dengan syarikat dan kita selaraskan. Kalau kita nak suruh ibu bapa beli sendiri, takut nanti nak cari kat mana, sebab kita menggunakan satu syarikat sahaja. Jadi buku nota rujukan untuk UPKK ni hendaklah dibeli di pasaran luar dan ia diuruskan oleh pihak sekolah dengan harga RM20. Okey, yang ni maknanya pihak sekolah ingin minta bayaran khas daripada ibu bapa RM20 sahaja untuk membeli sebuah buku. Dan buku UPKK tahun 5 ni, ibu bapa kalau anak-anak ada tahun depan ada anak-anak UPKK, boleh menggunakan pakai nota yang sama, sebab selagi tidak diubah dia punya kurikulum, kita mesti menggunakan buku nota yang sama. Okey, macam buku teks di SRA. Jadi RM20 ni ibu bapa kena kita minta daripada ibu bapa untuk bayar kita nak beli buku nota UPKK. Sebab kalau tak ada buku nota ni masalah jugalah, sebab kita sekolah kita ada buku teks kafar, tapi buku teks tu kita sekolah beli untuk rujukan guru-guru saja. Manakala untuk murid-murid memang kita cadangkan beli rujukan UPKK sebab dia nota padat. Nota padat tu dia dah kompres semua daripada nota tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5. 3 tahun punya nota dikompres dalam satu buku. Okey jadi RM20 tu kita akan pihak sekolah akan mengeluarkan satu surat lah untuk bayaran nota padat UPKK ni tadi. Okey, seterusnya latihan dan koleksi latih tubi disediakan pihak sekolah, iaitu menggunakan bayaran kelas tambahan yang telah dibayar pada awal persekolah. Okey, kalau ibu bapa masih ingat, pada awal tahun untuk semua murid tahun 5 dan juga tahun 6 dikehendaki membayar bayaran kelas tambahan RM30 untuk setahun. Jadi bayaran kelas tambahan ni bukan bayaran bukan insentif daripada duit ni dibayar kepada guru yang mengajar kelas tambahan, tidak. Dia hanya merupakan salah satu fund, merupakan salah satu sumber sekolah yang diwajibkan oleh pihak jabatan sebab dia selaras seluruh wilayah. Jadi nama saja bayaran kelas tambahan, tapi dia lebih kepada kita gunakan kos ini untuk 30 orang, RM30 satu murid. UP tahun 5 dan tahun 6 kita gunakan untuk kita fotostat bahan-bahan bantu belajar, kita fotostat lembaran-lembaran kerja, koleksi latih tubi, koleksi soalan-soalan tahun-tahun sebelum ni. Jadi kita menggunakan pakai kos RM30 ini. Jadi sebab itu saya maklumkan tadi RM20 itu ibu bapa kena bayar asing sebab kena kita minta kos yang lain sebab dia semata-mata nota semata-mata buku tu. Koleksi soalan latih tubi kami akan sediakan guru-guru mata pelajaran yang akan susun dengan menggunakan pakai RM30 kelas tambahan yang tadi. Okey, jadi bagi murid tahun 6 tahun ini kita macam tahun lepas, murid tahun 6 juga ada membayar RM30. So RM30 tu kita akan gunakan untuk cetak soalan-soalan latih tubi dan juga koleksi soalan-soalan UPKK sebelum ni pada tahun ini. Jadi maknanya kita guna yang samalah. Jadi murid tahun 6 pada tahun ini yang nak menduduki UPKK juga mesti memiliki buku rujukan UPKK yang nota padat tadi, yang mana harganya RM20. Jadi kami pihak sekolah ingin memohon kemaafanlah kepada ibu bapa sebab dalam pandemik COVID ni yang mana kita faham masalah-masalah keuangan yang dihadapi, tetapi kami juga tidak ada pilihan lain. Sebab kalau kita kata pihak sekolah nak menyusun nota tu memang tak mampu kami, sebab di sekolah-sekolah lain pun memang kita beli buku rujukan yang dah ada di pasaran. Jadi mudah kan, dah ada di pasaran, murid-murid akan dapat proper buku, bukan yang photostat dan sebagainya. Okey. Jadi kat situ dua perkara saya tegaskan lagi Yang RM20 yang kita minta tu untuk membeli buku rujukan UPKK ataupun buku nota RM20. Dan yang kedua, koleksi soalan, latihan, apa semua tu kita mengguna pakai bayaran yang telah dibayar oleh ibu bapa sebelum ni, iaitu bayaran kelas tambahan sebanyak RM30. Okey, jelas kat situ. Okay, saya teruskan lagi apa yang kami perlu lakukan untuk nak memastikan pencapaian murid-murid untuk UPKK ini.
berada pada tahap yang baik. Okey, pertama kita telah merancang, ini pun perancangan yang kita harus rancang juga walaupun kita berada dalam situasi pandemik COVID. Yang mana ibu bapa pun tahu kan, kalau kita tengok hari ini kes semakin hari semakin meningkat. So kerisauan kita semakin meningkat juga. Sebab once bila murid dah datang sekolah, cikgu lagi risaulah kan, sebab macam-macam boleh berlaku kan. Sebab faham je lah, anak-anak ni kadang-kadang ada ketikanya dia nak jaga SOP tu cukup susah bagi mereka kan. Kadang-kadang ada ketikanya okey, kadang-kadang tak okey kan. Jadi kami sebagai guru, nak tak nak memang kita harus bertanggungjawab lah dengan perkara tersebut. Tetapi dalam masa yang sama, kita juga pihak sekolah, kita nak tengok juga bagaimana murid-murid kita yang memang sememangnya ada berpotensi sangat besar ini tadi, mencipta kecemerlangan bagi UPKK. Walaupun kita mempunyai kekangan yang banyak. Kalau kita tengok kekangan masa, banyaklah nanti di belakang nanti kita bincang sedikit. Apa kekangan dan apa yang ibu bapa boleh bantu pihak sekolah, guru-guru dan bantu anak-anak tadi untuk menghadapi peperiksaan. Okey, pertama yang kita rancang ialah kelas tambahan harian, iaitu kelas tambahan harian ni kita adakan selain pada bulan Ramadan. Maknanya yang akan bermula pada 5:15 petang hingga pukul 6 petang. Ini bersemuka. Maknanya selepas bulan Ramadan, murid-murid tahun 5 dan tahun 6 dia akan terlibat dengan kelas tambahan lah, seperti mana yang kita lakukan pada tahun-tahun sebelum ini, iaitu pukul 5 suku hingga pukul 6 kelas bersemuka tapi mengikut SOP. Jadi itu selain pada bulan Ramadan. Okey, kita tengok yang saya merahkan tadi, kat depan ni pada bulan Ramadan. Okey, pada bulan Ramadan, kelas tambahan kita akan adakan pada hari Sabtu dan Ahad pada jam 10 pagi hingga 12 tengah hari. Yang ni kita laksanakan secara atas talian. Secara atas talian ni kami telah berbincang dengan semua guru mekanisme apa, medium apa yang kita nak laksanakan secara atas talian ni. Sebab kalau kita menggunakan medium Google Meet, saya kira banyak halangan untuk kita nak memastikan kelas dapat dijalankan dengan lancar kan. Jadi kami telah mengambil pendekatan bahawa kelas tambahan online pada bulan Ramadan ni kita akan jalankan dalam bentuk rakaman. So cikgu akan rakam pengajaran. Konsep dia, guru mata pelajaran akan rakam pengajaran pada hari tersebut. Dan kalau kita tengok, kita akan edarkan juga jadual kelas tambahan tu. Jadual kelas tambahan tu satu hari 2 mata pelajaran. Hari Sabtu 2 mata pelajaran, hari Ahad 1 mata pelajaran. Jadi waktu mana murid-murid nak buat nak tengok tayangan rakaman guru tu terpulang kan. Tetapi masa yang kami bagi yang maksudnya 10 hingga 12.30 tu kami yang akan hantar, guru akan hantar bahan, akan hantar rakaman. So murid nak tengok bila itu terpulang kepada murid. Tetapi berserta dengan rakaman pengajaran. Contoh, cikgu akan mengajar 3 topik pada hari itu. Jadi 3 topik tadi kita akan sediakan modul pembelajaran. So kalau UPKK, maknanya dia akan ada buku. So sementara ada buku, sementara kita nak dapat nota padat ni, sebab kita dah dalam proses order, mungkin insyaAllah dalam minggu depan kot sampai. So sementara makna kita kelas tambahan online ni akan bermula pada esok. Esok dan juga hari Ahad. So kita dah kira dalam bulan Ramadan ada 3 kali. Ada 3 kali kelas online lah. Jadi kita sangat-sangat mengharap kerjasama daripada ibu bapa yang pastikan murid-murid join kelas tadi. Makna murid-murid sama-sama mengambil bahagian mengikuti kelas tersebut yang kita akan hantar dia punya bahan pembelajarannya daripada pukul 10 hingga 12 tengah hari. Itu salah satu. Ni bulan Ramadan saja kelas ini diadakan hanya untuk Ramadan saja, kelas online ni tadi. Kalau selepas Ramadan kita balik bersemuka, iaitu 5.15 hingga pukul 6. Okey. Lagi apa program-program yang kita buat kan, dengan penggunaan buku nota padat. Jadi dengan pembelian buku nota padat lagi, kita akan dapat menggunakan sepenuhnya buku nota padat itu, dan dia akan dapat membantu sebab nota-nota yang diolah dalam bukunya adalah berbentuk yang lebih komprehensif dan juga menggunakan infografi.
Jadi murid-murid akan mudah faham, akan lebih menarik. Kalau kita tengok buku teks Kafa, dia lebih panjang lah, sebab buku teks dia ada elaboration dan sebagainya kan. Tapi dalam nota padat ni dia hanya akan list down yang mana poin-poin penting sahaja. Okey, seterusnya kita akan laksanakan edaran koleksi latihan dan soalan UPKK. Yang ni macam contoh, untuk target kita tahun ini, kita akan ada 5 set soalan, 6 set soalan koleksi latihan UPKK sebelum ni. Mana kita ambil lah unjuran beberapa tahun sebelum ni, kita akan edarkan pada murid dan kita akan buat perbincangan bersama-sama dengan murid. Okey. Seterusnya kita akan adakan bengkel teknik menjawab soalan. Nanti hampir dengan peperiksaan, kita akan melaksanakan bengkel secara dalaman lah, di peringkat guru sekolah kita sendiri, memberi pendedahan murid bagaimana teknik menjawab soalan UPKK. Maknanya ini melibatkan murid tahun 6 dan juga tahun 5. Tahun 5 2020, tahun 5 2021. Dan seterusnya, kita juga akan melaksanakan jadual waktu anjal mata pelajaran. Okey, apa maksud jadual waktu anjal? Jadual waktu anjal ni maksudnya kita menghimpunkan contoh mata pelajaran teras, bahasa Arab, sirah, fiqh, akidah, beberapa mata pelajaran tadi kita menghimpunkan mereka dalam satu masa yang panjang. Contoh, kalau pembelajaran biasa setengah jam, tapi bila kita buat jadual anjal, dia jadi 1 jam. Mungkin kita peruntukkan 1 jam suku untuk setiap mata pelajaran, untuk satu pelajaran. So, dia memberi masa yang lebih lama kepada guru-guru untuk menyampaikan pembelajaran dengan lebih lancar. Tidak ada gangguan. Maknanya kadang-kadang setengah jam dah habis masa. So, bila kita buat waktu anjal, guru-guru akan mempunyai masa yang lebih dan tidak ada kekangan-kekangan. Jadi dia boleh terus menyampaikan pengajaran, dia boleh berbincang pada murid, boleh buat brainstorming dan sebagainya dalam tempoh sejam ataupun sejam suku yang diperuntukkan. So next, lepas tu, maknanya satu hari 2 mata pelajaran saja. Kalau tak sebelum ni, kalau jadual waktu biasa, jadual waktu normal, kita ada 4 mata pelajaran. So bila jadual waktu anjal, dia ada 2 mata pelajaran sahaja. So ini antara 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini antara 6 strategi yang kita kira agak praktikal, kan, dengan kekangan, dengan masalah-masalah yang kita hadapi dengan murid yang berada jauhnya daripada sekolah, kan. Sebab kelataman yang ada kita tak dapat nak buat pada hari cuti, sebab kita memikirkan banyak perkara. Ibu bapa nak kena hantar anak ke sekolah, kadang-kadang rumah jauh, rumah kajar, rumah rawang, kan. So kita mengambil kira banyak perkara untuk lebih memudahkan semua pihak. Sebab tu kita mengharapkan sangat murid-murid bila waktu kehadiran datang sekolah tu, datanglah seperti biasa, kecuali masalah kesihatan, dan murid-murid dapat ikuti kelas atas talian tadi, sama ada dalam bentuk kita hantar rakaman atau sebagainya. Murid-murid dapat mengikuti tu dengan sebaik mungkin lah. Maknanya kalau kata dengar betul-betul pengajaran guru, kalau tak faham boleh rujuk dekat nota, dan selepas itu ada soalan-soalan yang harus murid jawab bila kelas tambahan online tadi. Okay, ya? Jadi ini antara strategi kecemerlangan yang kami telah rancang untuk peringkat UPKK Seratas 2021. Okey. Ada lagi. Okey, ini sebagai tambahan berkaitan UPKK juga. UPKK juga adalah sebagai kelayakan utama dinilai untuk permohonan ke SMKA sekolah menengah ataupun aliran agama selain pencapaian UPSR. Okey, baik. Saya nak maklumkan kepada ibu bapa dan juga penjaga, untuk makluman, hari ini kalau kita tengok sekolah-sekolah menengah aliran agama memang menjadi tumpuan, menjadi rebutan pada ibu bapa untuk hantar anak ke sekolah menengah yang beraliran agama. Dan untuk makluman ibu bapa, di Malaysia ni kita ada pelbagai saluran untuk kita menghantar anak menyambung pengajian dalam bidang agama. Antaranya, kalau sekolah-sekolah menengah agama yang tajaan kerajaan di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia, dia ada yang dikatakan sebagai SMKA, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama. Yang ni kalau di wilayah dia ada satu je. Dia ada satu saja, iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Agama di ataupun Semaka, Kuala Lumpur, di Kepong, Bandar Manjalara, yang di bawah Kementerian Pendidikan. Yang kedua, kita ada SMKA, kita ada Sekolah Menengah Kebangsaan Agama juga kluster. Kita ada Semar Mawib,
kita ada kelas aliran agama di sekolah-sekolah menengah aliran biasa. Dan untuk maklumat yang terdekat dengan kita, SMK Puteri Wilayah juga ada menyediakan kelas aliran agama bagi murid-murid ini yang ingin menyambung ke aliran agama ketika tingkatan 1. Jadi persediaan ini untuk murid tahun 6 dan juga untuk murid tahun 5. Murid tahun 5 tahun ini dia akan menduduki tahun 6 tahun depan. So dia dah ambil UPKK tahun ni. Jadi buatlah yang terbaik sebab dia dah dapat keputusan tahun ni, dia akan bawa je pada tahun depan. So keputusan UPKK inilah yang akan kita gunakan bila membuat permohonan ke sekolah menengah agama nanti untuk aliran agama. Tapi suka ini saya mengingatkan bahawa kadang-kadang ada juga runtutan daripada ibu bapa mengatakan bahawa ni macam mana kan kalau kata sekolah agama nak tengok cemerlang UPSR dan sebagainya. Kadang-kadang ada juga murid-murid cemerlang UPSR tak cemerlang. Jadi sebab untuk kelayakan nak mohon ke sekolah menengah agama pun dia nak tengok pencapaian UPSR. Jadi itu merupakan dasar kerajaan sendiri, dasar Kementerian Pendidikan sendiri, sebab dia nak melestarikan pendidikan agama ni, nak memastikan murid-murid yang nak menyambung bidang agama ni mempunyai kecemerlangan dalam dua-dua aliran. Pertama aliran akademik, yang kedua aliran agama. Jadi that's why dia nak tengok berapa kita murid-murid punya pencapaian UPKK pun bagus. Kalau tak silap saya, untuk nak mohon ke SMKA, murid-murid hanya perlu mendapat UPKK sekurang-kurangnya 4 kot. Itu minimum lah. Kalau kita nak compete pada permohonan-permohonan yang banyak yang sampai ke Jabatan Pendidikan tu, memang ramai lah. Kadang majoritinya UPKK memang dapat 7A cemerlang penuh kan. Jadi biarlah kita letak target yang tinggi supaya anak-anak, sebab soalan UPKK ni dia tak susah. Soalan dia memang tak susah. Jadi berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelum ni, insya-Allah. Okey. Itu sedikit berkaitan dengan kelas KAFA, berkaitan dengan ujian penilaian kelas KAFA ataupun UPKK. Nanti bila mendengar taklimat ini, ibu bapa yang ada kemusykilan, yang ada rasa-rasa nak tanya tak jelas ke apa semua, boleh PM saya sendirilah dalam adakan nombor WhatsApp saya pada grup kelas masing-masing. Okey. Teruskan lagi dengan UPSRA. Okey. Yang ni makna murid tahun 5 tahun ini dia akan menduduki UPSRA pada tahun depan. Pada tahun depan. Jadi saya kira taklimat ini memberi peluang untuk saya menyampaikan maklumat kepada ibu bapa yang anaknya tahun 5. So dia dah ada pendedahan awal, dia dah ada informasi awal berkaitan UPSRA. Okey, baik. Untuk UPSRA dikelolakan oleh JAWI ataupun Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, yang mana merangkumi 3 lah, melibatkan semua murid tahun 6 yang belajar di SRA dan kelas KAFA seluruh wilayah. Ni bukan seluruh Malaysia. Maknanya UPSRA ni untuk tahun 6 ni hanya seluruh wilayah saja, iaitu Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Labuan. Okey. Dan dia merupakan pencapaian tertinggi sepanjang murid belajar di SRA Jawi. Okey, yang ni juga saya nak kongsikan pada ibu bapa. Harap sangat apabila anak berada tahun 5 di sekolah rendah agama, janganlah bila anak nak naik ke tahun 6, nak menyambung ke tahun 6, ramai ibu bapa yang berhentikan anak sebab dia kata, alah, dah tak ada benda dah berhenti, dah ambil UPKK dah tahun 6, tak penting lah. Ada rungutan-rungutan kita dapat, ibu bapa mengatakan tahun 6 UPSR ni tak penting dan sebagainya kan. So dia telah menamatkan persekolahan anaknya di sekolah agama tahun akhir pada tahun 5. So bila naik tahun 6 kita tengok, ada murid-murid yang berhenti sekolah, tak nak sambung lah tahun 6. Sebab apa? Nak fokus kepada UPSR. Jadi yang tu saya sangat berharap lah, sebab walaupun nak fokus pada UPSR, tetapi contoh kalau anak tuan-puan berada pada tahap yang sederhana, pencapaian mata pelajaran agama kan. Jadi anggaplah kedatangannya ke sekolah itu adalah memenuhi ataupun dia nak melestarikan amanah dia dengan Allah, iaitu talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu merupakan kewajipan ke atas setiap muslim. Jadi bila ibu bapa tidak memberhentikan anak daripada meneruskan pembelajaran tahun 6, so ini merupakan salah satu tanggungjawab ibu bapa juga.
Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalaupun anak-anak kita tidak dapat skor untuk peperiksaan UPSRA, contoh kita kata anak saya susah lah ustazah, tak boleh nak target dan sebagainya kan, dia pun pelajaran sekolah agama pun suam kuku je. Kadang-kadang ada rungutan-rungutan yang begitu yang kita dengar daripada ibu bapa. Jadi tak apa, bagi anak support, sebab bila kita support anak untuk teruskan pembelajaran di sekolah agama, dia seolah-olah masih lagi ada peluang dan ruang untuk mendengar pengajaran-pengajaran yang berorientasikan ilmu-ilmu Allah ni tadi, dengan ada 9 mata pelajaran. Walaupun kadang-kadang dia tak dapat nak kuasai sepenuhnya. Kita faham dengan pembelajaran di musim pandemik ini dan berbagai-bagai cabaran. Kadang-kadang anak-anak kita kadang-kadang mungkin ada masalah pembelajaran dan sebagainya. Kadang-kadang ada juga saya tengok dah darjah 6 masih lagi baca Iqra. Tapi kita jangan cepat nak salahkan anak-anak, ataupun kita nak salahkan sekolah. Apa sekolah ajar anak saya? Kadang kita salahkan anak kau belajar apa dah 6 tahun tak dapat-dapat kan. Ibu bapa yang saya hormati sekalian, anak-anak ini merupakan anugerah Allah. Jadi bila kata anugerah Allah, dan dia adalah manusia, insan manusia. Manusia ini penuh dengan pelbagai perkara-perkara yang agak complicated. Kita ada jiwa, kita ada emosi, kita ada akal. Yang mana perkara ini ditakdirkan Allah tak sama setiap orang. Ada orang Allah takdirkan IQ dia A, ada orang Allah takdirkan IQ dia B, kadang IQ dia C ketika di sekolah rendah. Kadang-kadang kita tengok di peringkat tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, peringkat IPT pun tak sama peringkat kejaya. Jadi benda ni dia merupakan satu proses. Jadi ibu bapa memang kita kena banyak bersabar dengan pencapaian anak-anak. Jadi kita letakkan kita punya qasad, niat kita tadi bila hantar anak-anak ke sekolah agama, apa tujuan kita? Adakah tujuan kita disebabkan kita nak anak kita mendapat pencapaian yang terbaik, menduduki peperiksaan, masih dapat grade yang bagus? Adakah itu? Ataukah kita hantar anak-anak kita ke sekolah agama untuk dapat kelestarian pendidikan agama yang menjadi tanggungjawab setiap ibu bapa, memastikan pendidikan agama kepada anak-anak, iaitu asas-asas fardu ain sebagai seorang Islam, mesti dikuasai oleh anak-anak. Jadi sebab itu antara tanggungjawab kita sebagai ibu bapa. Jadi potensi anak-anak tadi, hasil tu tadi, sebab Allah tidak akan melihat kepada perkara tu. Kadang-kadang saya faham ibu bapa kadang-kadang terkesan dengan pencapaian anak-anak jiran, anak-anak kawan. Tengok anak kawan tu macam bagus kan, dapat pencapaian cemerlang apa semua. Kita jangan banding, sebab kita pegang satu perkara, setiap insan, setiap manusia Allah anugerahi kelebihan dan kekurangan yang berbeza. Dan kadang-kadang potensi anak-anak ni ketika berada di sekolah rendah, kita tak nampak tau. Kita mungkin nampak dalam 10%, 20%, 30%. Tapi makin lama dia makin berlaku ancakan. Jadi sebab tu peranan sokongan ibu bapa, dukungan ibu bapa, doa dari kedua ibu bapa sangat penting. Ini merupakan satu perkara yang sangat-sangat penting lah, yang menjadi faktor kepada faktor sokongan, faktor penambah baik kepada pencapaian anak tu tadi. Kadang-kadang kita tak boleh nak letakkan, macam contoh cikgu mengajar. Sebab tu kita selalu pada guru-guru kita tekankan, guru adalah penyampai ilmu. Guru hanya penyampai, kan? Bukan penentu nasib, bukan penentu pencapaian. Guru penyampai. Tetapi bagaimana guru menyampaikan itu dengan sehabis baik, dengan semaksimum mungkin. Apa strategi-strategi yang cikgu perlu buat berdasarkan kemampuan yang guru ada. Sebab kalau kita tengok sekarang ni, saya pertama sekali saya menjejakkan kaki ke syarikat ini, barulah saya tahu bahawa majoriti daripada anak-anak yang bersekolah di sini tinggal jauh daripada sekolah. Sebab saya lihat sekolah-sekolah yang saya pernah pergi sebelum ini, kebanyakannya ini sekolah, bangunan rumah, mereka tinggal berhampiran di sekeliling sekolah. Jadi tidak ada masalah untuk kita, kadang-kadang kita buat kelas malam, kita buat kelas Sabtu Ahad, yang mana yang kita dah buat sebelum ni kan. Jadi saya tak boleh membandingkan sekolah ini dengan sekolah lain, pencapaian sekolah ni dengan pencapaian sekolah lain. Cuma apa yang kita boleh banding, okey, kalau kita tengok apa strategi-strategi kecemerlangan yang sekolah lain buat, yang kita tak buat. Kalau memang kita dah buat pun, tapi ada strategi sekolah lain buat. Kalau kita tengok sekolah lain cemerlang dan sebagainya kan, kita tengok sekolah lain buat tapi kita tak buat. Kenapa kita tak buat? Sebab kita ada kekangan begini. So itu kita tak boleh membuat perbandingan.
Jadi kami semua guru-guru cuba berlapang dada kan, setakat mana yang kami mampu untuk membimbing anak-anak ni dengan pelbagai dugaan dan ujian yang kita terpaksa hadapi dalam pandemik COVID ini. Jadi saya juga mengambil kira anak-anak yang berada jauh daripada sekolah. Jadi saya mengharap sangat ibu bapa kita betulkan balik kita punya persepsi kita, pandangan kita, tanggapan kita kepada anak-anak yang menduduki UPSRA. Sebab kadang-kadang kita juga merasa agak kecewa jugalah sebab ada sebilangan ibu bapa yang memberhentikan anaknya daripada sekolah rendah agama ketika tahun 6. Sebab dia kata UPSRA tak penting. Sebenarnya pada saya pembelajaran dalam UPSRA itu, mata pelajaran yang diajar dalam UPSRA itu semuanya penting dan semuanya adalah ilmu-ilmu yang dipelajari, ilmu Allah. Jadi tang mana yang kita kata tak penting? Cuma macam saya cakap tadilah, guru hanya penyampai ilmu, bukan penentu kemajuan murid. Cuma faktor-faktor yang boleh menentu kemajuan murid tadi, yang menjadi asbab kepada kemajuan murid, jatuh bangunnya murid tadi, guru boleh rancang. Tetapi kita hanya merancang, yang menentukan tu semua Allah Azza wa Jalla. Jadi hasilnya tu nanti, natijahnya tu nanti akan ditentukan oleh Allah. Jadi untuk perkara ini kita sangat mengharapkan kepada semua ibu bapa supaya kita dapat sama-sama menggemling tenaga, sama-sama bekerjasama, berkolaboratif antara guru dan juga ibu bapa untuk sama-sama support anak-anak ni tadi, supaya dia dapat menduduki ujian dengan tenang, berlapang dada, tapi dia gembira, dia seronok. Walaupun mungkin dia terpaksa menduduki peperiksaan UPKK yang sama, UPSRA lagi, UPSR pula di sekolah kebangsaan, tetapi anak-anak ni tadi kita dorong dia, kita support mereka agar dapat mendepani peperiksaan ni tadi dengan tenang, dengan berlapang dada. So insya-Allah kan, kita harap. Kadang-kadang ada anak-anak yang walaupun kalau kita tengok dari segi masa pembelajarannya tu agak terhad, tetapi dia menggunakan quality time. Mungkin ketika dia berada dalam kelas, itu strategi pembelajaran. So saya tidak ingin menyentuh tentang strategi pembelajaran dengan keadaan pandemik yang ada sekarang, kekangan-kekangan murid, sesi penggiliran, dengan sesi PDPR yang kadang-kadang kita tak dapat nak jalankan dengan sepenuhnya kan, berbagai kekangan daripada ibu bapa sendiri kan. Jadi tak apalah kan, kita usahalah setakat mana yang mampu. Cuma saya mengharapkan kerjasama dan juga keprihatinan daripada ibu bapa. Okey, kita teruskan lagi mengenai UPSRA ini juga melibatkan semua murid tahunan di seluruh wilayah. Jadi seluruh wilayah menduduki peperiksaan UPSRA. Maknanya 3 wilayah, Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Labuan. Okey, dan seterusnya UPSRA juga merupakan pencapaian tertinggi sepanjang belajar di SRA Jawi. Jadi walaupun dia merupakan satu mekanisme yang diukur pencapaian tertinggi sepanjang belajar di SRA Jawi, tapi ibu bapa jangan bimbang, sebab bukanlah pencapaian ini yang menjadi kayu pengukur segala-galanya tentang pencapaian anak kita. Sebenarnya yang menjadi pengukur yang sebenar, pencapaian yang paling praktikal anak-anak di sekolah agama ni ialah bagaimana anak-anak ni tadi dia dapat mengadaptasikan, mengaplikasikan, mengimplementasikan, mempraktikkan semua ilmu yang dia pelajari dan dijadikan pelaziman dan juga amalan dan pentabiatan dalam kehidupan mereka. Bukan peperiksaan tu. Peperiksaan tu hanya atas kertas saja. Kan, atas kertas, dan dia tak bawa ke mana-mana pun. Kalau kata cuma dia sebagai satu pengukur pencapaian, mana kalau kita tengok mana dia punya bukti dia belajar sekolah rendah agama menduduki peperiksaan, ini dia. Dan untuk makluman juga, kalau anak-anak ni tadi nak mohon sekolah menengah agama di wilayah, dan kadang-kadang saya tengok ada juga murid-murid yang cemerlang UPSRA ni, pencapaian UPSRA ni dia bukan dia tak valid di seluruh Malaysia. Ada juga yang mengatakan UPSRA ni valid dekat wilayah saja, sedangkan wilayah ada berapa je sekolah menengah agama kan? Tak. Kadang-kadang UPSRA ni, okey, contoh, tidak semua murid-murid yang belajar di sekolah agama seluruh Malaysia ni ada sekolah rendah agama. Yang ada sekolah rendah agama di Selangor, wilayah Melaka, Pahang. Yang lain kadang-kadang kelas kafah kan. So murid-murid ni tadi advantage dia bila nak memohon sekolah menengah agama di Kedah, di Perak, di Kelantan, dan ramai, untuk makluman ibu bapa semua, ramai murid-murid kita. Macam saya tengok sekolah-sekolah saya yang sebelum ni, memang ramai murid-murid kita yang menyambung pengajian agama
di sekolah-sekolah menengah agama dan sekolah-sekolah Arab, di Kelantan, di Pahang, di Perak, di Perlis, di Kedah. Dan dia pakai juga UPSR ini sebagai supporting document, supporting sijil. Selain daripada tengok pencapaian UPSR, so bila dia tengok balik, kalau macam sekolah-sekolah menengah agama di bawah yayasan negeri kan, so bila dia tengok, hebat budak ni, hebat murid ni kan, UPSR dapat cemerlang, dapat pencapaian terbaik, dapat banyak mata pelajaran dia dapat A kan. So kadang-kadang itu juga dijadikan sebagai satu sokongan untuk dia mendapat tempat di sekolah-sekolah menengah agama selain daripada di wilayah persekutuan. Mungkinlah persaingan sekolah agama di wilayah persekutuan ni agak sengit sebab sekolahnya tak banyak kan. So of course dia akan tengok pencapaian UPSRA, pencapaian UPKK, pencapaian UPSR, pencapaian UPKK, dan dia tengok juga UPSRA. Tapi kalau anak tu nak pergi luar daripada wilayah, memang insya-Allah. Jadi selain daripada kita dapat dia sebagai pengukur pembelajaran di sekolah, dia juga yang paling penting, yang sangat-sangat penting ialah merupakan pengisian ilmu, dan dengan ilmu inilah yang akan memandu kehidupan anak-anak ni tadi hingga ke akhirat. Kan, al-ilmu nurun wal jahlu muzlim. Itu yang kita tahu. Ilmu itu cahaya dan jahil itu kegelapan. Jadi untuk memastikan anak ni tadi tergolong dalam orang-orang yang berilmu, jadi janganlah berhentikan anak ketika di tahun 6. Dan janganlah rasa bila anak kita berada pada pencapaian yang kita rasa kita sendiri, kita rasa tak puas hati, kita rasa anak kita ni, jangan sekali-kali ibu bapa mengatakan anak-anak ni lemah. Tidak. Kadang-kadang dia bukan lemah. Dalam pendidikan tidak ada istilah lemah, cuma istilah belum menguasai, masih belum menguasai. InsyaAllah suatu hari, suatu masa Allah akan takdirkan. Adalah rezeki anak ni, kadang-kadang dia akan lompat saja. Dia akan lonjak. Kata lonjakan saujana tu. Kadang-kadang daripada anak kita yang tak boleh baca Quran, tiba-tiba dengan keberkatan, kan, disebabkan anak ni tadi akhlaknya bagus, akhlaknya mulia, dia hormati ibu bapa, dia amalkan apa yang dia belajar. Walaupun sebenarnya penguasaan pembelajaran di sekolah dia agak sederhana, tapi keberkatannya tadi Allah bagi kecerdikan, kan, akal. Sebab tu semua Allah punya kuasa. Jadi ibu bapa semua yakinlah anak-anak ni semua ada potensi yang hebat. Ada potensi yang hebat. Lebih-lebih lagi once bila dia belajar ilmu milik Allah, kan, ilmu-ilmu yang akan membawa dia sebagai bekalan untuk kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya yakin lagi banyak anak-anak diberi pendidikan agama. Memanglah kadang-kadang kita rasa, alah, kau belajar apa di sekolah agama? Macam tak belajar je. Tak apa, insya-Allah. Saya ingat lagi pesan guru saya, orang yang diberikan ilmu agama ni, pada satu masa kadang-kadang dia akan tersasar hidup dia, kan. 10 tahun, 15 tahun, 5, 6, 7 tahun, kan. Tapi satu masa Allah akan kembalikan dia semula ke jalan yang betul. Betul. Sebab dengan keberkatan ilmu tu tadi, keberkatan ilmu agama tu tadi, yang akan kembalikan anak ni tadi kepada jalan yang benar. Dan kita mengharapkan anak-anak tadi menjadi lahirnya generasi yang soleh, yang solehah, yang mampu menjadi penyejuk mata dan mampu menjadi insan-insan yang hebat kepada agamanya daripada dunia dan akhirat ni. Jadi itu harapan kita yang paling tinggi lah, kan. Sebab untuk mendapat CJ ni, itu ukuran manusia semata-mata. Jadi yang lebih penting ialah kita nak melihat bagaimana ukuran Allah tu sendiri. Jadi kepada ibu bapa, saya mengharapkan sangat, terutama murid-murid tahun 5 sekarang ni, tahun 5, tahun depan akan naik tahun 6. Jangan berhenti ketika nak naik ke tahun 6. Dan kepada murid-murid yang tahun 6 yang ada sekarang ni, teruskan belajar. Ibu bapa bagi support pada anak-anak supaya anak-anak ni tak jemu untuk belajar agama. Isu dia belajar agama. Katakan bila naik sekolah menengah, anak-anak ni dah tak belajar sekolah agama dah, kan, tak menyambung bidang agama. Dia pergi sekolah menengah aliran biasa, dia hanya ada belajar mata pelajaran pendidikan Islam, satu mata pelajaran saja. Di dalam tu dia macam rampaian, dia macam kompilasi. Dia ada mata pelajaran fiqh, ibadah, semua dalam tu. So tahun inilah merupakan tahun terakhir murid-murid akan belajar di sekolah rendah agama, yang mana murid belajar secara terperinci dari segi fiqhnya, ibadahnya, fiqhnya, tauhidnya, sirahnya, akhlaknya, bahasa Arabnya, tajwidnya. Cuma berapa banyak yang anak kita akan dapat,
kita tidak perlu persoalkan kan. Kita serah pada Allah, kita doa semoga anak kita diberi kelapangan dada untuk mudah menerima pepelajaran. Walaupun banyak anak-anak akan quite challenging tahun ini. Dia menghadapi 3 peperiksaan kan. Okey, jadi itu sedikit perkara yang saya nak kongsi dengan ibu bapa berkaitan dengan UPSRA. Okey. Okey, dan UPSRA ni kita tengok dia menggunakan sukatan okey ya. Okey, baik. Ni tadi okey, menggunakan sukatan SRA Jawi tahun 1 2 3 4 5 6. Yang ni memang anak-anak kita memang ada buku, sebab buku daripada belajar SRA Jawi sebelum ni kan. So tak ada masalah, kita tak beli di pasaran. Okey, tu di bawah ni disenaraikanlah dia punya mata pelajaran. Maknanya mata pelajaran kita ada sirah, tauhid, fiqh, akhlak, bahasa Arab, Jawi, tajwid, Jawi dan juga khat. Okey, ada yang bertulis, ada yang dinilai secara lisan iaitu Al-Quran. Okey, baik. Untuk UPSRA, okey, buku rujukan UPSRA, nota dan juga latihan serta koleksi soalan disediakan dan disusun oleh pihak sekolah iaitu guru mata pelajaran menggunakan bayaran kelas tambahan RM30 yang dibayar pada awal tahun. Buku tiada di pasaran. Okey. Kalau UPKK dia ada di pasaran, koleksi latihan yang cikgu sediakan. Manakala UPSRA pula nota dan latihan memang tiada di pasaran. Jadi dia punya nota dan juga koleksi soalan, latihan semua guru sekolah yang akan susun, sebab kita bahan bantu kita ada. Bahan kita punya kurikulum kita ada, semua tu kita akan susun dan kita akan edarkan pada murid-murid dengan menggunakan kos bayaran kelas saman yang dibayar pada awal tahun. Cuma yang bayar tadi untuk yang UPKK saja. UPSRA dah tak perlu bayar lah, maknanya kita menggunakan RM30 yang ibu bapa bayar pada awal tahun. Okey ya. Jelas? Okey, lepas tu program kecemerlangan UPSRA Serata. Ini pun hampir sama dengan UPKK tadi. Kita ada kelas saman harian selain Ramadan. Tadi saya dah terangkan. Okey, kita ada pada Ramadan kelas Sabtu dan Ahad kelas tambahan online. Kita ada edaran koleksi latihan dan soalan UPSRA, bengkel teknik menjawab soalan, jadual waktu anjam mata pelajaran. Ini pun sama macam UPKK tadi. Jadi okey, dah habis dah. Okey, kita terus kepada jadual peperiksaan UPKK. Okey, jadual peperiksaan UPKK sebenarnya kita dah edarkan dah sebelum ni. Sebelum ni guru setiausaha peperiksaan telah mengedarkan dalam grup kelas tahun 5 dan juga tahun 6 dah. So untuk tahun ini sebab tu disenaraikan di sini. Okey, tengok jadual waktu peperiksaan ujian penilaian kelas KAFA UPKK tahun 2021. Calon yang disekalikan tahun 2020 dan 2021, maknanya 2 batch. Maknanya batch pertama tahun 5 2020, batch kedua tahun 5 2021. So memang jadual ni memang dah ada lah dengan ibu bapa dalam grup kita dah hantar sebelum ni ya. Okey, seterusnya jadual peperiksaan UPSRA. Okey, jadual peperiksaan UPSRA ibu bapa boleh tengok kat sini lah. Maknanya bermula daripada 6 hari bulan Ogos. Okey, jadi sehinggalah kepada 18 Ogos, 6 Ogos. Okey, so ada beberapa hari lah. Tengok bapa boleh tengok pada jadual. Jadual ni kita akan edarkan pada murid nanti. Okey, baik. Isu ataupun kekangan yang dihadapi oleh pihak sekolah. Baik, pembelajaran pada musim pandemik. Tadi saya dah jelaskan juga. Sesi penggiliran dan PDPR, pematuhan SOP, kesihatan murid. Okey, baik. Yang ni kita dah bincang dengan saya dah bentangkan juga tadi. Masalah pembelajaran musim pandemik ni, sesi penggiliran. Jadi murid kadang ada, kadang tak ada. Seminggu datang tahap 2 kan. Lepas tu disusuli dengan tahap 1, lepas tu datang tahap 2 kan. Jadi saya mengharapkan kerjasama daripada ibu bapa agak kita sama-sama dapat memahami. Macam kami pun sebagai guru, kita cuba untuk kita cubalah sedaya yang mampukan. Tak dapat macam ni kita buat macam ni, tak dapat macam ni kita buat macam ni. Jadi tapi setakat yang kami mampu, dengan kadang-kadang kehadiran murid yang agak merosot disebabkan kesihatan. Kalau dia disebabkan kesihatan, kadang-kadang disebabkan tak tahu jugalah kan, sebab murid tahun 6 kan. Saya difahamkan
Kadang-kadang murid kerap tak datang, tak tahu apa sebab kan untuk tahun 6. Jadi saya dah jelaskan tadi, saya mengharapkan kerjasama daripada ibu bapa agar memastikan kehadiran murid-murid ke sekolah agar guru-guru dapat menyampaikan pembelajaran dengan lancar seperti yang telah dirancang. Kecuali murid-murid yang menghadapi masalah kesihatan. Macam tadilah saya dah maklum kalau kesihatan murid ni memang kita harap sangatlah murid tak sihat, batuk sesama dan sebagainya, memang kita tidak beri kebenaran untuk datang ke sekolah. Okey, apa lagi masalah kami? Okey, murid tahun 6 akan menduduki 3 peperiksaan termasuk UPSR, iaitu di sekolah kebangsaan kan. Yang mana di sekolah agama, UPSRA lisan 1 hingga 30 Julai ikut ada dalam jadual, bertulis 9 hingga 18 Ogos. Maknanya ini pun tak lama dah ni. Kan untuk UPSRA ni maknanya bermula pada bulan Ogos. Kalau kami kira kita dah buat ujurat, kita dah buat analisa, maknanya murid-murid memang mempunyai masa yang singkat untuk bersedia menghadapi peperiksaan. Tapi tak apalah, kita buatlah setakat yang mana yang mampu. Saya pun dah maklum pada guru-guru, kita dah buat perbincangan, guru-guru buatlah setakat mana yang mampu dengan kekangan masa dan sebagainya kan. So murid-murid juga begitu. So ibu bapa pun jangan stres kan, anak-anak tadi kita support, maknanya ikut kemampuan yang ada. Ikut kemampuan. Kadang-kadang murid ni dia ada ikut kemampuan. Sekarang ni kita ikut kemampuan, bukan ikut kemahuan. Kalau ikut kemahuan memang dia tak mahu. Jadi macam mana saya rasa ibu bapa lebih arif perkara tu, bagaimana untuk memastikan anak-anak agar dapat mengikuti sesi pembelajaran seperti mana yang telah dirancangkan oleh pihak sekolah. Okey, UPKK penilaian amali solat PCHI 1 hingga 30 September. Yang ni tak apa, kita buat secara berterusan. Mana kita nilai, kita akan panggil murid secara bersemuka, kita nilai sikit-sikit hari ni nilai-nilai sampai tempoh yang diberikan pada bulan 1 hingga 30 September. Jadi kita mengharapkan sangatlah, maknanya kerjasama ibu bapa semak balik jadual-jadual ni tadi. Kalau ada masalah-masalah yang tak dapat diselesaikan ataupun kemusykilan yang nak tanya, boleh terus WhatsApp saya sendiri. Okey, jadi saya kira itu sahaja daripada saya sebagai mewakili pihak sekolah untuk memberi sedikit pencerahan dan juga taklimat kepada semua ibu bapa murid-murid tahun 5 2021 dan murid-murid ibu bapa murid tahun 6 2021 merangkap tahun 5 2020. Jadi semoga dengan sedikit pencerahan ini dapat memberi informasi kepada ibu bapa mengenai pelaksanaan peperiksaan UPKK dan UPSRA. Sebab saya faham ada juga ibu bapa yang pengalaman pertama anak menduduki peperiksaan ni, mungkin dia tak tahu UPKK itu apa, UPSRA itu apa. Jadi semoga dengan pencerahan ini, sedikit taklimat ini dapat membantu ibu bapa memahami apa perancangan-perancangan. Kita pun dah bentangkan tadi perancangan-perancangan yang sekolah ini laksanakan. Maknanya ibu bapa tak terkejutlah bila kita edarkan lembaran-lembaran kan, kita edarkan surat-surat kepada ibu bapa mengatakan macam contoh tadi, ada bayaran yang kena dibuat sebanyak RM20. Lepas tu ada kelas tambahan bermula esok kan, ada edaran-edaran lembar pembelajaran daripada sekolah kepada murid-murid. Jadi saya mohon beribu kemaafan kepada semua ibu bapa dan penjaga seandainya sepanjang saya mengendalikan taklimat ini ada terlanjur kata, terkasar bahasa dan sebagainya. Jadi semoga jalinan hubungan antara ibu bapa dan guru-guru dan juga murid-murid sekolah dan agama Tengku Afwan Jemaah dapat diteruskan sehingga dari semasa ke semasa dengan lebih baik lagi, dengan lebih kukuh lagi, yang mana kerjasama ini akan dapat memberi impak yang besar kepada pencapaian anak-anak. Dan kita mengharapkan semoga semua anak-anak tuan-puan dapat suatu masa nanti menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang membahagiakan ibu bapanya sama ada di dunia lagi, dah lebih-lebih lagi di akhirat. Sebab itu adalah merupakan matlamat hakiki kita sebagai insan yang hidup di dunia ini untuk kembali menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan anggaplah ibu bapa semua yang kita lakukan ini, sama ada ibu bapa support anak-anak belajar dan sebagainya, tanggungjawab ibu bapa di sisi Allah, dan kami tanggungjawab kami, amanah kami kepada Allah, dan kita sama-sama dalam usaha nak mencari keredaan Allah. Semoga ini semua menjadi amal
amal jariah kita menjadi sebagai salah satu bekal untuk kita kembali menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekian sahaja daripada saya, Ustazah Suzana binti Abdul Rahman. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.